Baik, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Terima kasih saudara kerana memencari perjanjian anda bersama TV1. Teruskan kesetiaan anda dalam tempoh sejam ini kerana bersama saya, dialog bersama Suhaimi Muhammad. Dan tajuk yang kami bawakan pada malam ini, perdagangan rentas sempadan dan pastinya sebuah lagi agensi yang dipertanggungjawabkan ya, untuk sama-sama memangkinkan lagi produktiviti, memangkinkan lagi ekonomi negara. Dan bersama saya, terus saja saya perkenalkan, hadir pada malam ini Datuk Zulkifli Mahmud, Ketua Pegawai Eksekutif Matrix. Terima kasih Datuk kerana bersama dialog pada malam ini. Terima kasih kerana menjemput 3 saya. minggu kami berehat Datuk. Jadi Datuk kembali untuk bersama dengan dialog pada malam ini. Kerana dalam tempoh 3 minggu ini kita memberikan laluan kepada jemaah-jemaah haji, laporan jemaah haji dalam Salam Baitullah. Jadi untuk pembuka dialog dalam bulan September ini, saya cukup besar hati ya Datuk. Dalam tempoh setahun 2 bulan dah menduduki kerusi sebagai CEO Matrix. Dan saya melihat juga, saya sempat melihat kembali tajuk-tajuk akhbar lama ketika Datuk dilantik. Ya, saya takut juga bimbang dengan tajuk ini, CEO baru Matrix harap Malaysia muncul 20 negara pengeksport terbesar dunia. Itu tajuk yang diberikan oleh M-Star. Namun begitu, sekarang ni kita boleh merasa lega sebenarnya Datuk. Kita berada di kedudukan ke-23 ya, di dunia dalam ya, untuk memangkinkan, untuk muncul menjadi negara pengeksport terbesar dunia. Jadi usaha ini akan diteruskan, Datuk? Kita akan meneruskan usaha-usaha untuk meningkatkan lagi ekspor kita. Ya. Sungguh pun Malaysia di tangga 23 sebagai pengeksport terbesar di dunia. Kita patut merasa bangga kerana kita negara, kalau kita lihat penduduk kita cuma 31.8 juta orang sahaja. Dan Matrix sebagai agensi galakan ekspor di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri akan menyediakan banyak lagi kemudahan dan juga outreach kita punya pengeksport, usahawan-usahawan kecil dan sederhana supaya mereka meningkatkan lagi ekspor. Jadi untuk peningkatan ekspor ni kita memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Kerana apa? Jadi untuk mengekspor ni melibatkan banyak agensi dan juga melibatkan banyak persatuan-persatuan perdagangan dan usahawan-usahawan kita. Ya. Jadi Matrix akan terus memastikan bahawa kita menjadi negara pengeksport utama di dunia. Jadi kita boleh berbangga sebenarnya Datuk ya, dalam tempoh kemerdekaan negara yang terus kita rasa ini dan kini dalam kedudukan 23, itu adalah satu pencapaian terbesar juga yang perlu kita bangga untuk Malaysia sendiri. Dan kalau kita meneliti sebenarnya peranan Matrix dari dulu sehingga sekarang, kita masih lihat ya, perkhidmatan utama yang ditawarkan adalah dari segi pembangunan pengeksport, promosi ekspor, maklumat pasaran dan perdagangan, khidmat nasihat perdagangan dan sokongan. Dan bagi anda juga sebenarnya boleh layari ya matrix.gov.my untuk mengenali lebih rapat lagi. Bagi pengeksport, pedagang-pedagang mungkin dah memang kenal dengan Matrix, dan bagi mereka yang mungkin baru nak berjinak-jinak, inilah sebuah agensi yang memberikan perkhidmatan pembangunan pengeksport, promosi ekspor, maklumat pasaran dan perdagangan. Jadi dalam tempoh ini juga setahun 2 bulan Datuk, cabaran yang Datuk dapat lihat ya, kita akui keadaan ekonomi semasa yang tidak mengizinkan ya. Cabaran-cabaran ini sedikit sebanyak mungkin mengganggu gugat perjalanan dalam usaha untuk kita berada di ranking yang lebih baik. Betul saudara Suhaimi, kerana apa? Untuk menjadi sebagai sebuah negara perdagangan utama di dunia, Matrix terpaksalah mengaku hakikat bahawa perdagangan kita ni tertaluk kepada perubahan iklim pertumbuhan ekonomi dunia. Di mana rakan-rakan perdagangan utama kita seperti China, Jepun dan negara-negara lain juga menghadapi pengubah suaian kepada keadaan ekonomi mereka. Jadi sungguh pun begitu, kita perlu melihat secara keseluruhannya. Untuk menjadi pengeksport terbesar ni, kita perlu mempelbagaikan lagi pasaran kita supaya kita dapat meningkatkan lagi keupayaan untuk mengekspor. Kita perlu lihat bahawa yang berhampiran dekat dengan kita adalah negara-negara ASEAN. ASEAN adalah mempunyai 10 buah negara dan mempunyai 625 juta penduduk, yang mana yang hampir dengan kita, dan mana perdagangan kita dengan negara ASEAN ni sebagai sebuah pasaran regional adalah terbesar sekali. Jadi kita ingin melihat lebih banyak lagi ekspor kita dan usahawan-usahawan kita, pengekspor kita meneroki pasaran ASEAN ni. Kita pun telah memeterai ASEAN Economic Community pada ujung tahun lepas. Ini adalah tahun pertama kita dalam komuniti ekonomi ASEAN. Dan sebelum itu kita adalah di kawasan ASEAN Free Trade Area atau kawasan perdagangan bebas ASEAN. Jadi kebanyakan barangan dan perkhidmatan kita yang masuk ke pasaran ASEAN ni mendapat special duty privilege ataupun keistimewaan tarif, yang mana sama ada kosong ataupun kurang pada 5%.
yang membolehkan syarikat-syarikat kita ini lebih kompetitif dalam memasarkan barangan mereka ke negara rakan-rakan kita di negara ASEAN. Baik Datuk, sebelum saya menduduki kerusi sebagai seorang pengacara di RTM ini, saya berada di SSIC, Selangor State Investment Centre, yang kini dah bertukar nama kepada Selangor Invest. Ya, jadi saya agak rapat juga dengan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Madrid, MIDA, malah dengan MITI sendiri, kerana kami juga sentiasa dulu mengikuti misi-misi perdagangan luar. Jadi sejak, kalau kita perhatikan kebelakangan, dalam 2 tahun kebelakangan, 2 peristiwa besar, tragedi besar yang berlaku, M307, MH17, sedikit sebanyak telah pun memberikan satu tamparan, memberikan imej yang kurang baik kepada negara, walaupun itu bukan salah kita. Jadi bagaimana? Adakah dalam tempoh kejadian itu memberi kesan yang berterusan kepada pengeksport, malah kepada nama negara sendiri? Saya tidak berpendapat secara begitu. Kenapa? Jenama Malaysia di pasaran dunia ini sangat baik, terkenal sekali sebagai sebuah negara pengeluar, pengeksport barang yang berkualiti tinggi dan dengan harga yang kompetitif. Sungguh pun 2 tragedi itu telah, orang kata, mengurangkan kedatangan pelancong ke negara kita, tetapi dari segi usaha-usaha untuk ekspor kita masih teruskan. Dan daripada maklumat yang kami terima daripada pembeli pengimport barangan kita, insiden tersebut tidak menjejaskan. Sebaliknya, ini adalah satu, orang kata, perkara yang di luar dugaan, yang jarang berlaku. Tetapi sebagai agensi galakan ekspor, kita kena mengambil langkah-langkah yang strategik supaya jenama Malaysia terus dikenal, terus diterima oleh pembeli luar negara. Dan pada masa yang sama juga, kita nak memastikan bahawa lebih banyak lagi barangan dan jenama kita ni dapat dipasarkan di luar negara. Dan kita bekerjasama rapat dengan semua agensi di peringkat negeri di Malaysia ni. Sekarang ni kita percaya dengan adanya kerjasama rapat, ini ada satu langkah Blue Ocean Strategy, yang ni MBOS, yang mana kita akan dapat menggunakan, orang kata, mempoolkan resources ataupun talent yang kita ada di Malaysia ni untuk meningkatkan lagi ekspor kita. Pada masa yang sama, untuk membolehkan rangkaian pengusaha dan pengekspor kita mendapat bantuan yang berterusan juga di peringkat negeri dan peringkat persekutuan. Di peringkat persekutuan, Matrik memainkan peranan, dan peringkat negeri kami bekerjasama rapat dengan agensi-agensi. Baik, itu juga akan saya sentuh nanti, Dato', ya. Dan kita melihat dalam hubungan baik negara kita dengan negara-negara luar, baik dari segi bilateral dan multilateral, memang dah diakui di peringkat dunia. Namun begitu, kalau kita lihat dari segi, ingin kita kongsikan kayu ukur dari segi polisi-polisi, dasar-dasar kerajaan di bawah MITI misalnya, sehingga kita, kalau kita nak kongsikan nanti tentang jadual dari segi ekspor kita ke negara-negara ASEAN itu sendiri, kalau kita boleh kongsikan, jumlahnya juga terus meningkat. Ini satu yang cukup membanggakan, kalau Singapura mendahului, diikuti negara-negara ASEAN yang lain. Jadi bagaimana dari segi polisi yang telah pun diamalkan selama ini oleh pihak kerajaan, Datuk? Kerajaan daripada dulu lagi, sejak kita merdeka, kita mengamalkan dasar ekonomi terbuka. Nombor 1. Nombor 2, kita juga ingin menggalakkan lebih banyak lagi pelabur datang melabur di Malaysia. Dan pada masa yang sama, kita mempelbagaikan barangan dan perkhidmatan yang ada di Malaysia untuk kita ekspor. Bukan saja dikeluarkan oleh pelabur-pelabur, tetapi dikeluarkan oleh syarikat-syarikat Malaysia sendiri, syarikat-syarikat pribumi Malaysia. Kalau kita lihat, polisi kita dah menjurus kepada untuk menjadikan Malaysia adalah negara perdagangan yang utama di dunia. Jadi ekonomi terbuka ini tertakluk kepada perubahan keadaan suasana perdagangan rakan-rakan perdagangan kita, seperti saya katakan tadi. Pada masa yang sama juga, kerajaan ingin melihat lebih banyak lagi akses pasaran kepada barangan perkhidmatan kita. Sebab itulah kerajaan menandatangani 13 perjanjian perdagangan bebas antarabangsa di peringkat antarabangsa, peringkat regional dan peringkat bilateral. Kita ada di peringkat regional, contohnya kita ASEAN, China Free Trade Agreement, yang kita ada
ASEAN Japan, ASEAN Australia, ASEAN Korea, ASEAN India, dan peringkat bilateral kita ada Malaysia, Pakistan, Malaysia, Turki yang terbaru sekali, Malaysia dengan Turki, yang mana kalau kita lihat contoh yang terbaik ini, banyak contoh lain yang kita boleh bagi dalam perjanjian bebas ni ataupun free trade agreement yang kita tanda tangani ini, yang kerajaan tanda tangani adalah menjurus kepada untuk meningkatkan ekspor. Kita lihat dengan Turki saja selepas tahun lebih kita menantikan perdagangan bebas ni, ekspor kita meningkat. Hampir 120%. Dan ini bukan saja memberi faedah kepada pengekspor dan juga memberi faedah usahawan-usahawan lain. Saya baru balik bulan lepas, saya berada di Izmir, pameran perdagangan antarabangsa di Izmir. Saya melihat bagaimana orang-orang Turki melihat Malaysia sebagai rakan perdagangan utama penting pada mereka, kerana mereka percaya barangan yang dikeluarkan oleh Malaysia ni berkualiti dan mempunyai certain teknologi yang mana pada mereka juga melihat Malaysia ni adalah sebuah negara yang maju dalam mengeluarkan barang-barang yang berteknologi, yang inovatif, yang mana mereka boleh gunakan di negara mereka. Kesiapsiagaan pelabur-pelabur kita untuk keluar, malah untuk kita membawa balik pelabur-pelabur pula ke dalam negara. Bagaimana Datuk melihat perkara itu? Sungguh pun keadaan ekonomi sekarang ni, orang kata ada pertumbuhannya perlahan, tetapi minat pelabur luar untuk melabur di Malaysia masih lagi kukuh. Mereka percaya keadaan ekonomi Malaysia dan iklim pelaburan di Malaysia. Pada masa yang sama, kita juga melihat syarikat-syarikat Malaysia juga melabur di luar negara untuk mengambil kesempatan dari faedah keadaan iklim pelaburan di luar negara yang boleh membawa bersama mereka produk, jenama dan teknologi Malaysia untuk mereka melabur di luar negara. Jadi ini kita lihat ada dua bentuk. Satu, pelaburan foreign direct investment ke Malaysia. Satu lagi Malaysian investment abroad. Jadi dua-dua ini akan membantu pertumbuhan ekonomi dan juga membantu dari segi jangka panjang daripada menjadikan Malaysia ini negara perdagangan utama dunia. Jadi faktor keselamatan saya kira bagi pelabur-pelabur kita yang nak keluar, malah pelabur luar yang nak melabur dalam negara juga masih lagi menjadi isu utama. Ya, kalau kita, ya Datuk contohkan bulan lepas ke Turki, ke Izmir, dan terdahulu sebelum Datuk ke Izmir, kita ketahui berlaku satu kejadian di airport Turki sendiri, soal keselamatan. Jadi bagaimana soal keselamatan ini, kerana sebagai sebuah badan yang sentiasa memberikan khidmat nasihat juga kepada bakal-bakal pelabur, ya, soal keselamatan juga perlu diberikan keutamaan, Datuk. Memang betul kita perlu melihat dari segi soal keselamatan, kerana ini melibatkan orang kata nyawa, dan dalam dari segi perdagangan kita tak boleh lari daripada keselamatan. Tetapi contohnya di Turki, walaupun berlaku kudeta yang tidak berjaya, dia kerajaan Turki telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan keselamatan di negara Turki ini macam biasa sedia kala. So, bila kami di Turki, kami rasa tidak ada perubahan. Keadaannya selamat dan peniaga-peniaga sana datang berjumpa dengan kita dan mereka menghargai usaha Malaysia untuk datang untuk membuat promosi barangan di Turki dan bersama-sama negara-negara lain jugalah. Jadi sejak kudeta yang tidak berjaya itu, ada tak pelabur-pelabur Malaysia yang mengambil balik modal mereka dan begitu juga sebaliknya? Setakat ini tidak ada, kerana dua tiga pelaburan Malaysia yang besar di Turki, ada satu daripada Kazanah melalui IHH yang memiliki hospital di Acehpadan Hospital, one of the largest private hospital di Turki. Kita ada pelaburan juga melalui Malaysia Airport Berhad yang memiliki pelapangan terbang Sabahan Gocha di Turki. Dan juga kita juga baru-baru ini bulan 4 lepas kita melihat Tenaga Nasional juga mengambil equity dalam sektor energi di Turki. Jadi tidak ada kesan dari segi keadaan di Turki itu yang boleh menyebabkan kita keluar. Tapi sebaliknya kita percaya kerajaan Turki telah mengambil langkah-langkah yang sewajarnya dan keadaan ekonomi Turki dan pasaran Turki itu sangatlah kata baik untuk kita terus terokai. Dengan adanya perjanjian perdagangan bebas Malaysia Turki ini adalah satu platform yang baik dan juga untuk memberi lebih banyak market access kepada barangan dan perkhidmatan Malaysia ke pasaran Turki. Datuk, sebelum kita menjurus kepada perdagangan rentas padan khusus untuk kita berikan tumpuan di ASEAN itu sendiri, ya, kita lihat isu-isu di luar juga kerana ia melibatkan hubungan bilateral.
seperti mana isu ya di Turki kita dah sentuh, Brexit itu sendiri adakah memberi kesan langsung kepada pelabur-pelabur kita? Ya. Sekarang ni tajuk yang kata popular untuk pasaran di Eropah ni adalah Brexit. Ya. Madrid 2 minggu lepas telah menganjurkan satu seminar mengenai Brexit yang mana Datuk Seri Mustafa Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed Menteri MITI dan juga High Commissioner UK di Malaysia, Excellency Vicky Treadwell telah memberi pandangan beliau mengenai Brexit dan dalam seminar tersebut yang diadakan di Madrid dan juga oleh Madrid, hampir 500 orang datang. Jadi mereka ingin mendengar apa kesan Brexit kepada kita. Dan kita lihat UK terus memainkan peranan yang penting di luar daripada Eropah. Kerana UK mempunyai minat lebih kepada untuk meningkatkan lagi hubungan perdagangan dan pelaburan ekonomi dengan negara-negara luar. Dan kalau kita lihat Brexit sini dalam jangka pendek ni kita tak nampak lagi kesan dia. Mungkin dalam jangka panjang adalah ekonomis yang mengatakan memberi sedikit kesan. Kesan yang immediate boleh nampak dari segi penurunan sedikit mata wang Britain, pound sterling. Tetapi dari segi pelaburan Malaysia di UK, saya setakat ini kami tidak nampak ada pengurangan. Kerana apa? Syarikat-syarikat Malaysia di sana terus menjalankan aktiviti mereka. Sebab apa? UK ni masih lagi mendapat minat tinggi daripada pelabur-pelabur dan peniaga-peniaga daripada luar, daripada Eropah. Kerana mereka percaya UK ada satu ekonomi yang kukuh dan juga menawarkan peluang-peluang perniagaan kepada mereka, bukan saja dari segi perdagangan, sektor pembankan, sektor harta tanah dan juga sektor barangan, trading dan juga perkhidmatan yang boleh dibekalkan. Jadi saya tidak nampak dalam masa terdekat ini ada kesan yang negatif. Tapi bagi Madrid, kebimbangan mungkin ada yang disuarakan oleh pelabur-pelabur kita? Ya. Untuk makluman saudara Suhaimi, ujung minggu ini pada 25 hari bulan ni kita ada menganjurkan promosi Malaysia atau Malaysia Promotion Program di London. Yang mana ini adalah satu program promosi yang terbesar yang pernah kita jalankan di United Kingdom. Hampir 110 buah syarikat akan menyertai program ini yang terbagi kepada 3 bahagian. Bahagian pertama dari segi untuk mempromosikan makanan dan juga kebudayaan Malaysia dan pelancongan di Malaysia yang akan diadakan pada 24 bulan hari Sabtu antara pukul 12 hingga pukul 10 malam di Trafalgar Square. Trafalgar Square ini memang terkenal lah tempat orang berkumpul. Yang tahun lepas kita dah buat, dah 6 kali kita buat, 6 tahun kita, tahun ni ke-7 dan tahun ni kita target dalam 55,000 orang akan berkunjung. Jadi mereka akan lihat bagaimana Malaysia dan dengan disertai oleh syarikat-syarikat Malaysia di UK, termasuk juga restoran Malaysia di sana yang memberi pengimport Malaysia, barangan Malaysia yang akan mempromosikan barangan mereka semasa di Trafalgar Square. Dan kita akan ada juga program satu lagi dan akan dikoordinasikan oleh Maida. Dia akan diadakan di hotel di London untuk menarik pelabur-pelabur. Kita panggil Investment Forum. Ini kita akan bawa sekali daripada Malaysia, bank-bank luar negara termasuklah HSBC, Standard Chartered Bank dan juga pelabur UK di Malaysia untuk bercakap kepada rakan-rakan mereka di UK mengenai iklim pelaburan di Malaysia. Bagaimana mereka mendapat melihat Malaysia sebagai sebuah negara yang memberi banyak faedah kepada mereka bila mereka melabur dan juga mempunyai operasi di Malaysia. Dan kita ada komponen ketiga dalam Malaysian Promotion di London ini, iaitu adalah dari segi Choose Malaysia atau Source Malaysia. Mana kita kata Source Malaysia, belilah barang Malaysia di UK. Inilah akan disertai oleh syarikat-syarikat Malaysia, terutama syarikat-syarikat SMEs yang mempunyai kebolehan untuk mengeksport. Yang mana kita akan aturkan
business matching atau pemadanan perniagaan antara syarikat Malaysia dengan syarikat UK. Kita juga akan memberi peluang kepada mereka bertemu dengan pembeli-pembeli korporat di sana, Tesco, Sainsbury dan supermarket dan juga syarikat-syarikat lain. Ini akan memberi peluang. Kalau kita lihat kerana Brexit mungkin tak ramai nak pergi. Sekarang ni kerana Brexit lebih ramai pergi kerana kita rasa ini ada peluang terbaik untuk Malaysia untuk mempromosikan Malaysia di UK dari segi pelancongan, dari segi pelaburan, dari segi perdagangan. Datuk sendiri akan bergerak ke London nanti? Menteri saya akan pergi dan Datuk Noraini pengurusi Matrik akan turut serta. Okey, baik. Jadi Datuk, kita berehat seketika dan kita akan melihat lagi peranan yang dimainkan oleh Matrik khusus dalam perkhidmatan utama dalam membantu pengeksport kita untuk melabur. Malah kita membawa balik juga pelabur-pelabur untuk ke dalam negara. Dan kita juga akan melihat ya nanti antara program terdekat Matrik iaitu perdagangan rentas sempadan yang akan diadakan. Jadi kita berhenti rehat dan talian juga kami buka 03-2282-9062, 03-2282-9062 untuk anda berinteraksi bersama saya dan juga Datuk. Jadi jangan ke mana-mana semuanya dalam dialog bersama Suhaimi Mohamad. Baik, kembali dialog bersama Suhaimi Mohamad. Anda masih lagi bersama saya dan juga Datuk Zulkifli Mahmud, ya, Ketua Pegawai Eksekutif Matrik. Jadi Datuk, ya, kalau kita melihat secara platformnya, secara asasnya juga ya, the global economic landscape has changed in very significant ways. Itu kita tak boleh nafikan. Dan saya perlu melihat Matrik berada setapak di hadapan lagi, ya, dan dia memerlukan satu pendekatan yang berbeza dengan pendekatan-pendekatan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin sebelum ini. Ya, pihak kerajaan di bawah MITI sendiri telah pun mengunjurkan beberapa pendekatan. Tapi dari segi temanya, motonya, mungkin sedikit sentuhan baru yang boleh diberikan? Betul, Suhaimi. Kita baru ini kita lancarkan untuk tagline kita untuk di luar negara. Kita minta kalau banyak sangat produk orang luar negara ni selalu kata they have a lot of choice. Pilihan yang banyak untuk beli barang. Kita kata kalau dia jumpa barang Malaysia, bagi keutamaan kepada barang Malaysia. Berkualiti tinggi, harga yang kompetitif, kita ada kata professional exporter yang kerajaan membantu mereka dan kita kata choose Malaysia atau pilihlah Malaysia. So kita baru-baru ini juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun melancarkan kempen untuk kita menggalakkan lebih banyak lagi ekspor. Kita pada 1 bulan September baru-baru ini YBPM telah melancarkan program kita panggil Beyond Nations. Beyond Nation bermakna kita nak usahawan-usahawan Malaysia ni terus menganggap di luar Malaysia ni banyak lagi peluang yang ada. Di luar, beyond nation, beyond Malaysia. Kita kena pergi. Maknanya termasuklah dia cross border apa. Dan kita selalu ingatkan pengeksport kita yang baru nak eksport ni, masa ekspor telah tiba. Ataupun kita kata the time to export is now. So this is boleh orang kata menaikkan lagi semangat mereka. Jadi kita kena jadi lebih kreatif untuk melihat melalui cara ini minat untuk mengekspor, meneroki pasaran dalam negeri ini diharapkan lebih ramai lagi. Kerana saya percaya bahawa dalam urus niaga perniagaan, pasaran Malaysia ini adalah pasaran kita yang mana hari-hari kita duduk di dalam negara. Pasaran luar adalah pasaran baru. Tetapi ramai juga usahawan-usahawan kita, pengeksport kita daripada peniaga ekspor kecil dan sebagainya yang telah pun berjaya meneroki pasaran luar negara. Bukan bermakna mereka mempunyai kilang yang besar-besar, tetapi dengan cara inisiatif yang mereka ambil, mereka dapat meluaskan pasaran mereka. Jadi ini membolehkan mereka lebih kata diversify atau mempelbagaikan lagi pilihan yang ada dan termasuk juga pasaran. Ini sedikit sebanyak menyumbangkan kepada peningkatan nilai jualan mereka melalui ekspor. Sebab ekspor ni akan meningkatkan nilai jualan, insya-Allah mungkin akan meningkatkan juga dari segi keuntungan mereka. Jadi kalau apa-apa pengurangan permintaan tempatan, mungkin ini boleh di balance ataupun diatasi melalui mengekspor. Datuk, saya terus mendapat komen di sini daripada rakan wartawan saya, Vanessa, katanya data ekspor dikeluarkan sekitar 2 minggu lalu. Jumlah ekspor bulan Julai
merosot. Jadi mungkin ada sebabnya pula. Ya, ekspor ni bulan Julai ni memang selalunya keadaan orang kata dia punya angka tu kurang sedikit. Okay. Sebab apa kita selalu lihat bulan Julai ni musim cuti, musim panas, Julai September kata. Tapi kalau kita lihat kalau perniagaan ekspor kita ke bulan dari Januari ke Julai nak 7 bulan pertama ke negara ASEAN saja meningkat hampir 6% kepada ringgit Malaysia 128 bilion. Tetapi kalau kita lihat juga dari segi import di Julai pun meningkat juga. Tapi kita tengok ekspor turun sedikit, import meningkat, tetapi kita perlu lihat secara overall. Okay. Dan saya percaya dari segi perdagangan ni kita kena lihat secara keseluruhannya angka-angka ni. Kadang-kadang ada bulan tu meningkat, ada bulan turun sedikit, ada bulan lebih lagi naik dia. Tetapi alhamdulillah setakat ini kita masih lagi menikmati lebihan perdagangan yang hampir 226 bulan sejak tahun 1997 dulu, yang mana Malaysia masih lagi mempunyai kelebihan perdagangan bermakna ekspor melebihi pada import. Jadi kita kongsikan juga ini antara pecahan ekspor ke negara ASEAN ya. Singapura meningkat mencatatkan peningkatan 5.3% dengan jumlahnya 62.91 bilion, diikuti Thailand, Indonesia dan juga lain-lain negara di ASEAN. Dan kita akan tumpukan ASEAN selepas ini. Jadi sebelum itu Datuk ya, dengan pelaksanaan TPPA ya, saya rasa ini juga memberikan satu kesan langsung kepada negara. Bagi Datuk sejak ya diumumkan tentang pelaksanaan TPPA, bagaimana kesannya dan juga pertanyaan-pertanyaan mungkin lagi masih berlegar-legar di kalangan pengekspor kita. Ya. TPPA ini telah kita 12 negara telah menandatangani perjanjian TPPA ini di New Zealand pada bulan Februari. Tapi perjanjian ini belum dilaksanakan lagi. Dia ada tempoh 2 tahun selepas kita tandatangani untuk buat rektifikasi. Dan 12 negara ini termasuk Amerika Syarikat dan Malaysia salah satu daripada negara. Kalau kita lihat TPPA ini secara keseluruhannya, pasaran TPPA ini ada merupakan 40% daripada jumlah pasaran dunia. Dan melibatkan hampir 800 juta penduduk. Dan dengan adanya TPP ini sekiranya dilaksanakan kemudiannya akan meluaskan pasaran yang ada sekarang ini kepada Malaysia dan memberi lebih banyak faedah kepada sekat-sekat Malaysia. Bukan saja untuk Amerika tapi dengan negara di Latin Amerika yang menjadi anggota TPP sekiranya dilaksanakan kemudian. Dan kita perlu ingat juga bahawa kita juga di Malaysia juga sebagai salah sebuah negara yang menganggotai RCEP, Regional Economic Economic Cooperation Program, yang mana yang RCEP juga melibatkan negara China dan India yang merupakan pasaran yang lebih luas lagi. Jadi sebagai negara perdagangan utama dunia, kita melihat dua-dua ini memberi faedah kepada kita. Kerana ini bukan faedah bukan saja kepada negara, kepada pengekspor kita dan juga kepada masyarakat perniagaan kita. Kita bukan saja boleh mengekspor dengan lebih luas lagi, tetapi pada masa yang sama kita di Malaysia mendapat lebih banyak pilihan barangan yang kita nak beli dengan harga yang lebih kompetitif, dan ini akan menjadikan negara kita ni orang kata jadi pusat untuk mereka gunakan untuk kita ekspor ke negara-negara lain. Banyak sekat-sekat Malaysia secara suami pada hari ini yang menjadi trading companies. Maknanya dia import daripada luar, dia proses sedikit dan dia re-export. Dan dia pun menjalankan perniagaan sebagai sekat Malaysia. Jadi kita melihat faedahnya ada banyak kepada sekat kita. Dan membuka peluang kepada yang terutamanya usahawan-usahawan muda, usahawan-usahawan wanita yang seperti saya katakan tadi untuk meningkatkan lagi daya perniagaan mereka supaya meluaskan ke pasaran yang sedia ada sekarang ni. Dulu kita mungkin lihat Malaysia, pasaran ASEAN, dan sekarang ni pasaran di bawah TPPA dan pasaran di bawah RCEP. Yang mana ini akan memberi satu orang kata kumpulan negara yang boleh membantu kita dalam meningkatkan perdagangan. Okey Datuk, satu lagi ya yang saya lihat, kreativiti itu juga perlu. Dan kita lihat dari dalam sektor perdagangan itu sendiri, e-dagang juga antara sektor yang memberikan sumbangan terbesar. Jadi tumpuan untuk Matrix memberikan tumpuan kepada e-dagang ini sendiri, bagaimana?
Sebenarnya perniagaan e-dagang ni adalah satu strategi baru di Matrix ni, yang mana kita telah jalankan hampir 3 tahun lepas dengan kerjasama MDEC untuk membantu usahawan-usahawan kita menggunakan perniagaan e-commerce atau perniagaan atas talian ni secara lebih agresif lagi. Kita lihat di Malaysia ni, kalau kita tengok orang nak beli pakaian, nak beli barang-barang, banyak gunakan online business dia kata. Ada setengah tu student atau penuntut universiti buat perniagaan online. Ada orang kampung saya tu dia berniaga perniagaan lunchbox secara online. Dia hantar, dia dapat tempahan secara online. Jadi kita lihat perniagaan e-dagang ni berkembang dengan pesatnya. Satu, kemudahan logistik yang baik di Malaysia. Nombor dua, kemudahan tali komunikasi yang baik. Nombor tiga, dari aspek kreativiti sekat-sekat tu untuk menunjukkan kepada pengguna dia produk yang dia nak jual tu begitu menarik sekali. Nombor empat, kerana kemudahan e-dagang ni dia tak banyak gunakan premis yang besar-besar. Jadi harga dia kompetitif. Jadi dia boleh meniaga dan ramai pembeli yang berminat cara ni. Kalau nak pergi ke kedai mungkin makan masa, nak parking kereta lah, masa tak ada. Secara e-dagang ni benda itu boleh dihantar secara atau pejabat ke, hantar ke rumah ke. Jadi Matrix mempunyai program kita panggil e-trade. Yang mana kita membantu usahawan kita untuk menorki pasar antarabangsa menggunakan platform e-dagang antarabangsa yang terkenal. Contohnya Alibaba.com, Gold Package, kita eBay, gunakan Trade with India, Trade with Australia, kita nak gunakan Amazon.com, yang mana kita boleh membantu mereka untuk mereka tolong meringankan beban untuk subscribe kepada platform ini. Datuk, maaf saya mencelah di sini. Dan di sinilah sebenarnya peranan dalam pembentangan bajet selalu. Kita mengharapkan satu insentif. Pelabur-pelabur juga mengharapkan insentif sebenarnya daripada pihak kerajaan. Jadi kalau kita mencantik memilih e-dagang ni lah sebagai satu contoh cabangnya di sini, apa insentif yang Datuk harapkan pihak kerajaan berikan untuk memangkinkan lagi sektor e-dagang ini? Saya percaya kerajaan melihat e-dagang ini satu bentuk perniagaan yang berpotensi besar. Saya percaya kerajaan, Kementerian Kewangan dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melihat sektor ini patut diberi banyak lagi orang kata insentif untuk memberi dorongan yang lebih. Jadi kita kena melihat ini apabila YAB Perdana Menteri membentangkan bajet ataupun belanjawan 2017 bulan Oktober ini. Dan kami memang kata percaya sektor ini kalau kita kembangkan lagi, dia akan melibatkan lebih ramai lagi sekat-sekat Malaysia yang mendapat faedah. Kerana apa? Internet penetration, penggunaan e-dagang di Malaysia pun agak kecil lagi pada masa ini. Berbanding dengan Amerika, USA, berbanding dengan Jepun dan negara-negara lain. Berbanding dengan Singapura pun kita masih lagi ketinggalan sedikit. So saya rasa kalau kita boleh kembangkan ini, lebih banyak lagi usahawan-usahawan kita akan dapat faedah. Okey, dan kita terus juruskan perbincangan kita, Datuk, fokus kita kepada ASEAN. Dan sebelum ASEAN itu betul-betul dengan komuniti ASEAN dilaksanakan pada tahun lalu, kita dah mempunyai satu platform IMTGT misalnya, yang melibatkan Indonesia, Malaysia dan juga Thailand. Dan kini diperkasakan lagi menerusi ASEAN. Jadi IMTGT peranannya adakah masih kekal sama, dan bagaimana peranan Matrix di dalam menjayakan gagasan IMTGT dan juga dengan ASEAN, komuniti ASEAN-nya? Okey. IMTGT, lepas tu ada di belah Sabah Sarawak tu dia ada BIM Niaga, BIMP, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, dan juga cross border yang kita nak buat ni retas sempadan. Ini adalah platform yang baik untuk meningkatkan lagi perniagaan antara ASEAN. Kerana kita ni dah mempunyai kata komuniti ekonomi ASEAN, dengan adanya perniagaan secara IMTGT di kawasan IMTGT ini dan BIM Niaga dan Thailand ni akan meningkatkan lagi. Terutamanya memberi faedah. Saya melihat bentuk perniagaan ini akan memberi faedah kepada penduduk-penduduk, usahawan-usahawan di kawasan yang berhampiran dengan sempadan. Kerana apa? Kalau kita lihat secara tradisinya sebelum ini, ada perniagaan secara sempadan. Mungkin secara tak formal ataupun secara kecil-kecilan. Dengan adanya program-program yang kita buat ni, yang mana Matrix boleh membantu. Contohnya, Matrix akan menganjurkan pameran retas sempadan ASEAN
di Kota Baru pada 30 hari bulan September sampai 2 hari bulan Oktober. Kenapa? Kami percaya Kota Baru ni adalah Kelantan. Kelantan ni bersempadan dengan Siam dan banyak usahawan-usahawan sana yang bersempadan di Jeli contohnya. Usahawan-usahawan Jeli saya baru jumpa bulan lepas. Dia begitu berminat nak menjalankan perniagaan dengan rakan-rakan mereka di sebelah sempadan sana. Jadi mereka bekerjasama dengan Matrix dan juga bekerjasama rapat dengan satu pertubuhan NGO, Malaysia Association of Young Entrepreneur, untuk melahirkan usahawan-usahawan ini supaya mereka faham dalam menjalankan perniagaan atas sempadan apa peraturan yang perlu kita ikut. Bagaimana perniagaan ini boleh dikembangkan. Produk apa dan perkhidmatan apa yang kita boleh ekspor. Pada masa yang sama, kita ingin melihat produk-produk yang kita ekspor itu boleh juga kita kembangkan lagi perusahaan usahawan-usahawan kecil di dekat sempadan itu. Dari segi pembungkusan, dari segi orang kata barang-barang halal, dari segi minuman halal dan juga untuk ekspor perkhidmatan yang mana ada setengah tu boleh supply setengah komponen parts mesin, ada setengah tu boleh membekalkan barang-barang automotive parts kepada rakan-rakan sana. Dan ini adalah usaha yang kita jalankan secara berterusan. Kerana apa kita lihat dekat Jeli itu dia ada CIQ atau dia panggil Custom Immigration Quarantine. Jadi ini memudahkan lagi kata proses untuk memasukkan sempadan. Dan kita juga telah memberi penerangan kepada mereka. Dari segi untuk ekspor barang makanan ni di Thailand ni dia ada Thai FDA. FDA stand for Food and Drug Administration Thailand. Jadi prosedur ini kita kena faham. Jadi kerana long term untuk kita memasuki untuk ekspor barang makanan ini kita perlu memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Thai FDA. Jadi untuk memahami syarat ini mungkin kepada usahawan kecil itu agak complicated. Jadi Matrix bekerjasama dapat dengan MAI, Malaysia ASEAN Young Entrepreneur ni memberi latihan kepada mereka, coaching dan juga at the same time rasa hand holding pada mereka supaya mereka ni tidak terasa terkejut kalau ada peraturan ni. Ini peraturan di negara Thailand. Kalau kita nak ekspor, nak masuk, kita kena memenuhi peraturan dia. Jadi Matrix memainkan peranan sebagai one stop center itu sendiri dan pastinya dalam program yang akan datang pada 30 September ini, program perdagangan rentas sempadan. Jadi kita akan bincangkan lebih lanjut, Datuk. Namun sebelum kita berhenti seorang pemanggil di talian kita ambil pemanggil dulu. Encik Rosti di talian. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Rosita. Okey. Silakan soalannya. Saya merupakan salah seorang daripada syarikat yang mendapat bimbingan daripada Matrix. Okey. Semenjak tahun 2004. Ini berkongsilah pengalaman berada bersama Datuk Zul sendiri. Okey. Contoh yang terbaru, tadi kita bincang susah nak ekspor ke negara yang memerlukan banyak undang-undang dari segi pelabelan dan juga custom. Memang untuk kami sendiri, China yang terbaru memerlukan sampai 10 documentation untuk hantar. Tapi kita mendapat guidance yang elok daripada Matrix, TC di Shanghai. Alhamdulillah kita berjaya mengekspor ke China lah. Perniagaan apa yang diusahakan oleh Puan Rosita? Saya buat minuman kesihatan. Minuman kesihatan. Okey. Jadi pendek kata sejak 2004 hinggalah sekarang hubungan baik dengan Matrix itu memang terus terjalin dan Matrix peranan sebagai pemudah acara itu memangnya berjaya dilaksanakan ya? Ya. Baik, terima kasih banyak Puan Rosita. Baik, itu dia satu penghargaan yang diberikan. Jadi tahniah kepada Matrix. Bukan kepada Puan Rosita saja, saya yakin sebenarnya ramai lagi pelabur-pelabur yang juga mendapat khidmat nasihat daripada Matrix. Baik, kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Baik, perdagangan rentas sempadan kembali bersama saya bersama Suhaimi Muhammad, masih juga bersama saya yang berbahagia Datuk Zulkifli Mahmud, Ketua Pegawai Eksekutif Matrix. Jadi kita akan bercakap mengenai satu program Datuk yang akan dianjurkan pada hujung bulan ini. Dan dari segi objektifnya Datuk saya melihat senarai objektifnya banyak. Tapi satu perkara yang cadangan saya
di mana Madrid perlu merakyatkan rakyat kita ni dulu dalam mengeksport. Itu satu perkara yang amat penting, Datuk. Ya. Terima kasih Saudara Suhaimi kerana membawa isu kata setakat pada masa ini adalah satu langkah yang mana kerajaan ini juga ingin merakyatkan perkhidmatan awam. Dan kita sebagai agensi kerajaan ingin merakyatkan perkhidmatan kita. Jadi untuk melihat supaya lebih ramai lagi usahawan-usahawan pengeksport kita itu faham apa itu ekspor. Bukan saja di peringkat di bandar-bandar besar tetapi di kampung-kampung. Ya. Kami setakat ni dah turun ke kampung ke Padang, di Parit Sulu, di Kelantan, di Jeli contohnya, di Pahang, di Besrah untuk membantu orang tempatan termasuk Tok Empat dan juga usahawan-usahawan wanita yang mana mereka pada masa ini dengar apa itu ekspor. Jadi bila kami turun dan cerita kepada mereka ekspor ni, benda yang ni dia kata tak susah. Kalau kita ikut dia punya step dia. Dan kami mengeluarkan banyak public kata buku-buku yang membantu dari segi publication untuk membantu mereka ekspor. Kita juga buat orang kata informatif punya sistem dalam komputer supaya mereka melihat step mana nak ikut. Jadi merakyatkan ekspor ni adalah penting. Kerana apa? Negara sebagai negara 23 terbesar pengekspor di dunia, biar semua orang faham. Bukan saja pengekspor sekarang, tapi pengekspor akan datang. Usahawan-usahawan akan datang, biar mereka faham bahawa ekspor ni adalah satu profession, adalah satu bidang kejaya dan mungkin satu usaha yang boleh kita majukan untuk membantu meningkatkan ekonomi. Dan pada masa yang sama dapat membantu mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dan kita tak naklah ramai sangat orang bila nak cari peluang pekerjaan bergantung kepada peluang pekerjaan di jabatan-jabatan kerajaan atau kilang-kilang. Biar mereka menjadi usahawan. Kerana apa? Untuk menjadi negara maju, kita perlu lebih ramai lagi usahawan yang perlu kita wujudkan lagi. Dalam usahawan tersebut, kita nak lebih ramai lagi pengekspor yang ada. Dan di sinilah sebenarnya peringkat awal tadi Datuk dah menyebut tentang NBOS, strategi lautan biru, kerjasama antara agensi-agensi, dan perkara ini dah berlautan sejak dulu, Datuk. Kalau dulu kita ada MARA dan kita juga ada program satu daerah satu industri. Program-program ini sepatutnya dah berjaya menghasilkan orang-orang penduduk-penduduk di luar bandar. Kalau nama Pak Sulong tu kampung saya, Datuk, kalau sekarang di Tumpat, sepatutnya mereka dah berada pada satu tahap yang dengan hasil didikan, hasil bantuan daripada pihak MARA, daripada program-program satu daerah satu industri, sepatutnya mereka dah berada di satu peringkat yang boleh membanggakan. Di mana silapnya sehingga sekarang ni Madrid pula akan tampil dengan satu program rentas sempadan yang melibatkan negara luar juga untuk merakyatkan rakyat dalam program-program ekspor ni. Kita percaya usaha yang kita jalankan dulu tu bukannya tidak berjaya, tetapi dengan ada usaha yang lebih bersungguh-sungguh lagi, kerana kita tak tahu populasi kita, penduduk kita berkembang. Dan lebih ramai orang keluar dari universiti, lebih ramai lagi penduduk kita ingin mencuba cabang perniagaan baru. Jadi kita ingin terapkan ekspor ni sebagai satu bidang perniagaan yang boleh mereka usahakan dengan jaya. Jadi dengan merayakan ekspor ni, kita berharap dengan agensi-agensi lain juga yang mana di bawah National Export Council yang telah menetapkan bahawa usaha-usaha untuk menggalakkan ekspor ni perlulah dikoordinasi dengan lebih kukuh lagi supaya lebih banyak faedah dan penggunaan resources yang limited pada masa ini lebih dimaksimumkan atau dioptimumkan, dan juga dari segi tenaga yang kita, talent yang kita ada. Jadi dalam program kita ni Madrid ni untuk merayakan ekspor ni, termasuklah program kita menganjurkan pameran perdagangan ASEAN, rentas sempadan ASEAN ni di Kota Baru pada 30 hari bulan September, hujung bulan ni hingga 2 bulan Oktober, untuk membolehkan usahawan-usahawan dan juga SME di bandar-bandar, PKS di bandar-bandar yang kita buat pameran ini faham dengan lebih jelas lagi. Dan kita bawa juga pemamer dari negara-negara ASEAN datang supaya mereka boleh lihat, boleh membuat perbandingan, contoh-contoh bagaimana kejayaan mereka. Dan kita bawa juga pembeli daripada ASEAN. Kita ada setakat ni lebih kurang dalam 60 pembeli daripada negara-negara ASEAN di atas berdaftar. Kita target dalam 80-90 orang lagi untuk datang untuk buat pemadanan perniagaan. Jadi bila dia datang, dia berjumpa dengan pembeli, dia tahu apa pembeli nak. Dan pembeli kalau dia tengok barang yang ada tu sesuai untuk mereka, harga yang kompetitif, dia mungkin dapat buat tempahan yang
yang selanjutnya. Jadi komponen-komponen yang akan dititik beratkan, adakah dalam sektor makanan saja, IKS atau ada sektor-sektor yang lain diberikan keutamaan dalam program rentas padan ini? Dalam program rentas padan ini kita terbuka. Okey. Mungkin banyak dalam sektor makanan dan minuman. Tetapi kita perlu lihat dalam perdagangan antarabangsa ini banyak lagi produk lain yang kita boleh. Contohnya kita nampak usahawan-usahawan kita yang boleh buat tudung, buat pakaian yang mana ini kita panggil lifestyle yang dia boleh ekspor juga. Ada juga usahawan-usahawan kita terlibat dalam perusahaan kraft tangan yang boleh kita ekspor dan juga ada setengah tu dia kata dia boleh buat keupayaan dia buat mesin untuk palm oil, mesin untuk pembungkusan makanan. Yang mana kita juga boleh bawa mereka bersama. Jadi pameran ini tak terhad kepada makanan minuman saja. Adalah terbuka pada semua sektor. Machinery. Kalau kita lihat pameran ini yang pada ujung bulan ini di Kota Baru ini, delegasi dari Thailand yang ramai sekarang akan datang. Hampir 50 orang akan datang. 50 buah syarikat akan datang. Daripada Cambodia akan datang, daripada Myanmar, daripada Vietnam, daripada Indonesia, daripada Brunei. So hampir seluruh negara ASEAN usahawan mereka akan datang ke Kota Baru. Kerana mereka percaya ini ada peluang terbaik untuk mereka menjalankan perniagaan secara rentas sempadan ini. Yang mana pada dulu mereka pergi ke bandar-bandar besar untuk melawat pameran perdagangan antarabangsa. Now kita bawa ke tempat-tempat yang kita rasa mempunyai potensi. Dalam program SDSI ini, satu daerah satu industri ini pun kita ada terapkan elemen ekspor di dalamnya. Okey. Jadi ada sedikit pandangan yang sinikal sekarang ni, Dato' ya. Kenapa Kelantan? Ya, kalau sekarang ni ada isu-isu lokalnya juga di Kelantan ya dengan isu-isu airnya yang masih belum selesai atau pemilihan Kelantan ini kerana tempat Tok Pa sebagai Menteri MITI atau ada sebab lain sebenarnya kenapa pemilihan Kelantan dibuat? Kelantan ni dia hampir dengan Thailand negara Perak pun hampir Thailand, Perlis, Kedah, Penang. Tapi kerana tahun lepas dia orang buat dekat Hat Yai. Tahun-tahun ni kita host dekat Kelantan sebab apa? Mereka ni lebih mudah untuk mereka turun untuk ke Kota Baru kerana di sana banyak peluang-peluang untuk mereka melihat lagi dengan di Kelantan ni ramai usahawan, usahawan-usahawan wanita, usahawan-usahawan muda, belia yang mana yang boleh kita ketengahkan lagi. Bukan bermakna negeri-negeri lain tu tak penting. Kita akan buat kemudian. Di samping itu, minggu lepas kita ada satu pameran di Sabah. Pameran perdagangan antarabangsa Sabah. Kita pun bawa pembeli daripada negara ASEAN ke Sabah untuk berinteraksi dengan pengekspor di Sabah. Dan kita akan mengambil bahagian bulan depan di Makassar di Indonesia. Jadi kita akan bawa usahawan-usahawan kita, pengekspor kita daripada Sarawak juga, termasuk daripada Malaysia untuk pergi ke Makassar. Jadi dari segi pameran perdagangan ini, pemilihan tempat tu kadang-kadang orang ingat mungkin kenapa Kelantan tempat Tok Pa. Jadi bukan saya saja yang fikir mungkin orang fikir tapi itu bukanlah faktor utama. Faktor utama kita nak melihat supaya pameran ini berjaya menerapkan elemen semangat untuk orang tempatan untuk lebih ekspor lagi di peringkat antarabangsa. Okey, Datuk, kita ada seorang pemanggil terakhir di talian. Hello. Cik Ahmad. Cik Ahmad, okey, Cik Ahmad dah pun tiada di talian, jadi kita teruskan Datuk dengan perbincangan kita. Jadi kalau kita melihat Datuk ya, ASEAN merupakan salah satu blok perdagangan dunia yang penting. Jadi kepentingan pasaran ASEAN tu ya dengan program sekarang ni perdagangan rentas padan ada dan jadi kepentingan lain pula bagaimana dalam usaha yang berterusan? Kalau kita lihat secara keseluruhannya, program-program matrik ni lebih banyak dalam 30% tertumpu 30-35% tumpu ke pasaran ASEAN. Kerana ini pasaran terdekat kita. Kalau kita lihat ASEAN ni adalah kawasan pertumbuhan yang baik pesat di dunia. Ekonomi ASEAN also penting di dunia ini. Kalau kita melihat pasaran ASEAN ni yang mana usahawan kita pun untuk meniaga di ASEAN ni pun mudah.
Dari segi communication, dari segi komunikasi, perhubungan lah. Contohnya kalau dia nak pergi ke mana-mana negara ASEAN ni, daripada Subang ke KLIA ke, dia boleh pergi negara-negara ASEAN ni. Jadi tidak timbul isu macam dulu nak pergi lambat lah, nak pergi ASEAN sekarang ni, boleh naik Malaysia Airlines, boleh naik AirAsia, Firefly, Malindo, macam-macam lagi penerbangan. Jadi satu. Nombor dua, kita lihat ni ASEAN ni, kita banyak infrastruktur kita dah siap untuk ASEAN ni, termasuklah ASEAN Komuniti Ekonomi ASEAN dan juga kawasan perdagangan bebas ASEAN. Kita ada tarif free trade agreement dari negara-negara ASEAN. Nombor tiga, kita kena lihat ASEAN ni, kita banyak juga kita harmoniskan dari segi struktur standard dengan ASEAN ni untuk memudahkan ekspor. Dan kajian juga banyak menyediakan fasilitasi untuk membolehkan pengekspor, peniaga untuk meniaga di negara ASEAN. Baru-baru ini, Bank Negara telah menandatangani perjanjian dengan Central Bank Thailand untuk menggunakan baht ringgit sebagai mode of transaction ataupun kaedah untuk menyelesaikan perniagaan antara Malaysia dengan Thailand. Ya. Jadi ini akan membantu usahawan-usahawan kita dari segi merancangkan lagi perniagaan dengan negara ASEAN. Kerana apa? ASEAN ni kalau kita lihat di region lain pertumbuhannya tidak begitu kukuh, di ASEAN ni begitu rancak sekali. Di samping itu, ASEAN ni adalah satu kawasan yang dinamik dari segi perdagangan, pelaburan dan ekonomi aktivitis. Dan kita tidak boleh memandang ringan keadaan peluang yang ada di ASEAN. Tapi dalam produk itu sendiri, kita dapat lihat ya dalam pasaran ASEAN, 10 negara ASEAN ni, similarity of product tu kadang-kadang ada. Macam Malaysia dengan Indonesia, Malaysia dengan Thailand. Dan dengan tema yang Datuk bawakan tadi, Choose Malaysia. Jadi ini satu yang unik, yang menarik. Jadi bagaimana Datuk dalam kita memastikan ruang kepada pengeksport Malaysia ya dalam program perdagangan rentas padan ini, peluang mereka? Peluangnya adalah luas dan baik sekali untuk mereka kerana negara-negara ASEAN selalu menganggap produk keluaran Malaysia ini adalah memenuhi piawaian antarabangsa. Pada masa yang sama, dari segi cita rasa, keperluan pembungkusan barang Malaysia ni pada saya bertaraf dunia. Walaupun usahawan-usahawan yang membuat itu usahawan kecil dengan bantuan yang diberikan oleh kajian didikan daripada SME Corp, daripada agensi-agensi lain, daripada HDC, daripada Madi Holding dan mereka Mamara contohnya daripada universiti dapat meningkat kualiti mereka, meningkat kualiti. Contohnya dalam pameran China ASEAN Expo minggu lepas di China, kita bawa lebih kurang 210 buah syarikat ke sana. Yang mana semua orang terkejut. Taraf ataupun peningkatan presentation ataupun sebab barang-barang Malaysia itu dari segi pembungkusan dah sampai peringkat yang tinggi. Dan orang Cina pun terkejut tengok kita punya produk. Termasuk yang buat lekor pun nampak pembungkusan dia orang kata menarik lah, orang kata atraktif. Belum lagi yang ekspor kata kerepek, yang ekspor barang-barang makanan lain. Jadi peluang ni sangat baik untuk kita orang kata to capitalize dari segi penerimaan pengguna, dari segi jenama, dari segi orang kata kualiti kita, supaya kita dapat tingkatkan lagi ekspor barangan kita ke pasaran dunia. Bukan saja di negara lain, tapi yang kita nak fokus dalam rentas padan ni di negara-negara ASEAN. Jadi kita mengharapkan program perdagangan rentas padan yang akan diadakan di Kelantan pada penghujung bulan ini akan berlangsung dengan jayanya, Datuk. Jadi sedikit harapan Datuk untuk program rentas padan di Kelantan ini. Saya ingin menjemput orang ramai, termasuk usahawan kita dan juga pelawat-pelawat datang ke pameran kita akan diadakan di Kota Baru ni, pameran ASEAN rentas padan ASEAN ni daripada 30 hari bulan September hingga 2 hari bulan Oktober, kerana ini adalah peluang baik untuk mereka bertemu dengan pembeli-pembeli dari luar negara. Dan saya ingin melihat lebih ramai lagi usahawan-usahawan kita berdaftar dengan Matrix supaya kita boleh buat business matching antara pembeli luar negara dengan sekat-sekat Malaysia. Dan saya percaya insya-Allah
dengan ada usaha macam ni, platform yang baik macam ni, kita akan dapat meningkatkan lagi perniagaan mereka, dapat membantu usahawan kita merakyatkan perkhidmatan matrik dan agensi kerajaan kepada masyarakat Malaysia. Itu usaha berterusan yang perlu dilakukan oleh pihak Matrik. Jadi terima kasih banyak Datuk kerana bersama dialog dalam kita bicarakan mengenai peranan Matrik dan juga tentang program rentas padan yang akan dianjurkan di negeri Kelantan pada penghujung bulan ini. Dan bagi anda yang ingin mendapatkan maklumat lanjut, boleh sebenarnya layari matrik.gov.my, malah boleh hubungi Matrik itu sendiri untuk mendapatkan apa jua perkhidmatan dalam usaha untuk menggalakkan lagi proses ekspor dan juga untuk mendapatkan maklumat lanjut dengan program rentas padan ini. Dengan itu, sekian sahaja daripada saya, Suhaimi Muhammad. Assalamualaikum.